Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat para jemaah yang dihormati Saudara Effendi selaku moderator, yang dimuliakan pengurusan Global Ihsan penaja Majlis Ilmu di alam maya, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 Disember 2025 bersamaan dengan 20 Jumadil Akhirah 1447. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mahasinul Islam, Keindahan Islam. Alhamdulillah, para pencinta ilmu sekalian, kita telah masuk perbincangan kita dalam bab yang pertama, keindahan Islam melalui rukun-rukun iman. Kita telah bincang dalam siri yang lepas beriman kepada Allah. Alhamdulillah, selesai. Sambungan kita pada kali ini, kita masuk pada rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikatun kiram, malaikat yang mulia. Apakah kepentingan beriman kepada malaikat dan apakah keindahannya? Sebab tajuk kita ni, keindahan Islam. Kita nak memahami Islam melalui yang indah dalam Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 48. Muka surat 48, tajuk dia, rukun yang keindahan yang kedua, beriman dengan kitab, dengan malaikat. Beriman dengan adanya malaikat yang mulia, malaikatun kiram, malaikat yang mulia. Islam mewajibkan umatnya untuk beriman dengan adanya malaikat. Sebagai makhluk Allah yang gaib, tak nampak. Siapa pun tak nampak malaikat, kecuali orang yang Allah Ta'ala perlihatkan. Siapa dia? Di antara orang yang boleh lihat malaikat sentiasa Nabi SAW. Adalah para sahabat sekali-sekala boleh tengok malaikat. Itu pun dengan rupa yang pelbagai. Ada rupa malaikat mari dengan rupa seorang laki-laki. Biasanya laki-laki ni di rupa seorang sahabat nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Jadi Nabi ambil situ. Rupa Dihyah. Mana kalau orang tengok ada orang naik kuda, rupa Dihyah menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tahu lah itu malaikat. Ada kalanya malaikat datang di publik, ramai-ramai boleh tengok, tapi dengan rupa manusia. Jadi itu malaikat, makhluk Allah yang gaib, hanya sekali-sekala dia muncul. Allah Ta'ala beri, mungkin zaman kita mungkin ada orang tengok malaikat. Saya tak tahu. Anak pun tak tahu, anak tengok malaikat ke tak lagi, Allahu'alam. Tapi jemaah haji selalu dia probok, soalan provokasi. Contohnya orang ni dia tengok orang comel lah, dia jumpa dekat lift ke, dekat hotel ke, dekat lobby ke. Dia mari tanya, Ustaz, tadi saya tengok orang pelik, cantik, wangi. Jubah dia pun bersih. Apa dia nak tu? Dia nak apa soalan tu sebenarnya? Dia nak suruh saya endorsekan bahawa itu malaikat. Baru rem oleh, aku tengok malaikat, weh, Mekah. Jadi, kita jangan duk tengok benda pelik lah para jemaah. Kita tengok yang betul lah. Cari malaikat. Tuhan tak suruh cari malaikat. Malaikat memang ada dengan kita pun. Malaikat telah disifatkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang tertentu. Allah telah memberitahu kita nama sebahagiannya dan memerintahkan kita untuk beriman dengannya sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah
mengenai sifat-sifat malaikat. Biasa kalau kita belajar ilmu kelas fardu ain, kelas kafar ni, di masjid, di surau, ke di sekolah, kita akan hafaz nama 10 ketua malaikat. Jibril, Mikail, Israfil. Israel sudah tentu pasti ada nama Israel. Tak apalah, nanti kita bahas tentang nama-nama yang sahih dan yang warid. Allah juga telah menetapkan beriman dengan mereka. Allah juga telah menetapkan beriman dengan mereka sebagai rukun iman yang kedua. Artinya, tidak sempurna iman seseorang itu tanpa mempercayai adanya malaikat. Kalau orang ni, dia kata aku, yang lain-lain aku okey belaka. Kecuali malaikat yang aku tak percaya. Kafir orang tu. Tak boleh. Kerana itu, ahli matematik akidah kata, 6 tolak 1 berapa? 0. Kosong. Dia berbeza dengan matematik hisap. Hisap duit ni. 6 tolak 1, 5, 6 tolak 2, 4 kan. Tapi kalau akidah 6 tolak 1, kosong. 6 tolak 2 lagi kosong. Itu bahayanya main tolak-tolak dalam akidah. Oleh sebab risalah ini adalah untuk membincangkan keindahan Islam melalui keimanan dengan rukun ini, maka penulis akan membawa beberapa contoh keelokan Islam melalui keimanan dengan rukun yang penting ini dengan wabillahi taufik, dengan taufik pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tanpa taufik kita tak akan faham. Yang pertama, tentang yang lain-lain tu kita dah baca dalam buku dulu kan. Ingat ke tidak? Kita dah khatam kitab ni. Kitab rukun iman kita dah khatam. Dalam ni lebih detail sikit. Sikit detail tentang rukun iman ini. Yang pertama, kelebihan, keindahan beriman dengan malaikat yang pertama. Beriman dengan malaikat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita, menggambarkan keagungan pencipta yang maha mulia dan maha tinggi. Kerana sesetengah daripada malaikat itu sangat besar bentuk fizikalnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Aku telah diizinkan oleh Allah untuk bercerita kepada kamu tentang salah satu malaikat Allah yang memikul aras. Malaikat yang pikul aras. Bersama mana? Innama baina syahmati uzunihi ila atiqihi masiratu sab'umi'ati am. Jarak di antara cuping telinga ni. Cuping telinga dengan bahu. Sini. Jarak ni. 2 inci ni. 3 inci sini. Seperti perjalanan sejauh 700 tahun berjalan kaki. 700 tahun bang. Mana kita boleh pergi? 700 tahun. Coba para ni dipanggil brisk walk ke apa ni. Orang suka berjalan ni. Seminit berapa ni kita boleh pergi berapa meter? 1 jam boleh pergi berapa meter? Kali ini 700 tahun punya jarak 3 inci ni 700 tahun perjalanan. Besar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Imam Abu Daud meriwayat dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril, Sayyidina Jibril, malaikat Jibril dalam bentuk asalnya, dalam bentuk rupa yang asli, ia mempunyai 600 sayap yang memenuhi ufuk. 600 sayap, satu sayap dia tu, kita nak kata apa sayap ni? Sebilah sayap ke apa? Memenuhi ufuk. Timur barat nu langit nu gelap. 600 sayap. Hadis ini dalam Bukhari. Besar tu. Itu asli rupa malaikat Jibril alaihissalam. Terdapat banyak dalil lain yang menunjukkan keagungan Allah SWT, pencipta malaikat, Tuhan mereka, Tuan mereka, yang mengawal segala pekerjaan dan urusan mereka, besar dia. Jangan pula orang buat analogi. Kita ni jaga gajah, pemandu trailer, pemandu kapal terbang, takkan kita besar pada kapal terbang. Itu awak ni
Jangan duduk main dengan otak beku sangat kak. Ini kita nak cerita bahawa makhluk Allah ini besar. Bukannya macam gajah yang awak boleh naik atas belakang dia. Maknanya makhluk Allah Ta'ala itu besar. Pencipta pastilah agungnya Allah SWT, kuasa yang begitu besar yang menciptakan segala perkara. Hmm. Baik, yang kedua. Beriman kepada malaikat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah SWT terhadap kita melalui wahyunya boleh menjadikan kita mencintai mereka kerana mereka merupakan perantaraan antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan perintah Allah. Jadi kita tahu malaikat ni wasit. Wasit mana perantara. Allah wahyu di langit, dia bawa kepada Nabi SAW, maka Nabi menyampaikan kepada kita. Jadi bila kita tahu malaikat ni selalu bawa yang baik-baik, kenapa kita tak sayang dengan dia? Ha. Mereka, yakni para malaikat, ialah penyampai wahyu Allah kepada para rasulnya. Mereka jugalah yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah Allah dalam kalangan hambanya seperti menurunkan hujan. Ada malaikat yang jaga hujan. Dia tak nak tahu hujan pun dia ikut perintah Allah. Tuhan suruh turun situ, turun situ. Sehari dua ni, malaikat bawa lebih air. Turun dekat Hak Nyai. Tenggelam satu bandar Hak Nyai. Pergi ke Aceh dengan Sumatera apa nama. Tenggelam pula sana. Anda kata apa? Itu dikira malaikat dia ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Ada hujan biasa, macam hujan-hujan yang kita duduk terima ni, Alhamdulillah, untuk menyuburkan pokok-pokok. Mengapa ni menghilangkan debu-debu di bumi, itu lain, itu menarik kan. Allahu Akbar. Meniupkan angin, menukar kedudukan janin dalam perut ibunya. Jadi kepala atas, kepala bawah. Ada orang kata janin dia punya kedudukan songsang, macam-macam dia punya cerita. Mencatat segala amalan manusia, mencabut nyawa mereka ketika sudah sampai ajalnya mati, dan pelbagai tugas lagi yang memberi manfaat pada manusia dan perkara yang berkait dengan urusan kehidupan mereka, itu di antara tugasan malaikat yang Allah Ta'ala letakkan di atas kepala mereka. Yang ketiga, beriman kepada malaikat sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Menyedarkan manusia akan hakikat kejadian malaikat, bahawa mereka ialah makhluk ciptaan yang bergantung kepada Allah, yang tidak berhak untuk disembah. Jadi makhluk lain itu makhluk belaka. Tak sudut sembah dia lah. Tak sudut cari dia. Ini akan menyelamatkan orang Islam daripada terjebak ke dalam syirik dan menyengutukan Allah, menyengutukan mereka makhluk itu dengan Allah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan Bani Adam di atas dunia ini, bahawa manusia ni pergi sembah lain daripada Allah, maka mereka syirik. Dan mereka ramai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walakinna aktsaran nas, ramai manusia yang tidak beriman. Allahul musta'an. Yang keempat, beriman kepada malaikat juga menjadikan manusia sedar bahawa mereka tidak bersendirian dalam beribadat. Ini penting. Sampai kita ini kadang-kadang kita rasa sunyi bila kita pergi tempat kuliah. Dia akan merasai bahawa makhluk yang mulia itu menyertainya dalam amalannya yang paling utama, iaitulah beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dan mencari keredaan Allah. Ini bertentangan sama sekali dengan perasaan terasing yang dirasai oleh orang Islam terhadap syaitan kerana kekufuran dan kesyirikan mereka terhadap Allah serta permusuhan mereka dengan Allah dan orang mukmin. Kita kan banyak dalam hadis. Nabi SAW sebut, mana-mana majlis ilmu akan dihadiri oleh malaikat. Mana-mana majlis ilmu akan dihadiri oleh para malaikat. Jadi kita apa? Kita pergilah. Kadang-kadang kita mengajar ustaz pergi kuliah di sebuah masjid, banyak tiang pada orang. Tak. Banyak tiang dari orang tak ada. Nak kata mana? Itu pun di mana ada tiang, di situ ada orang. Ada ujung sekali tiang yang terakhir, ada orang duduk sandar kat situ. Sambil-sambil duduk dengar ceramah, sambil-sambil tangan duduk berwhatsapp contohnya. Maka kita yakin bahawa di sana ada malaikat yang sedang memerhatikan kita.
yang sedang bersama kita dalam majlis ilmu, dalam majlis zikri, kita rasa tenang adanya malaikat, alhamdulillah. Ha. Jadi tak usah duduk cara. Tak ada orang ada malaikat. Tapi tak payahlah kita dalam ceramah kita, tuan-tuan, para malaikat dan jin yang dihormati. Tak. Penceramah tetap mengatakan tuan-tuan dan puan-puan manusia yang ada depan saya ni. Itu je lah. Tak payahlah duduk announce sekali masukkan nama ada protokol pada malaikat. Itu tak perlu. Jangan duduk cari kerja orang tak buat kerja lah. Untuk setengah orang ni tak apa. Kalau gitu kan kita masuk sekali lah. Tak. Tuan-tuan malaikat, tuan-tuan dan jin yang mulia. Assalamualaikum. Kita salam. Salam pada manusia. Kita sudah cari malaikat. Dua jenis makhluk ini, iaitu malaikat dan syaitan, merupakan antara makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh kita, tetapi wujud di sekeliling kita dan mereka melihat kita. Jadi semua malaikat dengan jin dengan syaitan ni, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maka para jemaah sekalian, kita kena berhati-hatilah. Jangan kita buat benda maksiat, benda mungkar, sebab kita tahu malaikat ada bersama kita. Mereka akan mencatat dan menulis apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat, akan ditulis oleh para malaikat. Jadi kalau kita tahu dah kita ni di bawah pengawasan malaikat, malaikat akan tulis segala perkara yang kita lakukan. Kenapa kita berani nak derhaka kepada Allah Taala? Kenapa? Jangan berani-berani. Jangan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita akan dipersoalkan. Malaikat akan jadi saksi di akhirat esok. Orang ni buat sekian, buat kata gotu, buat gini. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, jadi itu kelebihan beriman kepada malaikat al-kiram, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, jangan tunggu dalam buku nak malaikat berapa bilangan, besar dia macam mana. Tak ada. Yang itu kita dah bincang dalam sini. Dalam rukun iman ni. Siapa dia nak tengok rukun iman, alhamdulillah, siri-siri kuliah rukun iman telah sempurna lengkap. Ada dalam YouTube, Abu Anas Halaqah, Abu Anas Madani, boleh tengok di sana. Dia cuma kita di sini, kita nak tambah lagi keindahan. Jadi tadi kita dah bincang tentang 4 perkara indahnya kita beriman kepada para malaikat al-kiram, malaikat yang mulia, alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada muka surat 50. Muka surat 50, rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah keindahannya beriman kepada kitab Allah? Maksudnya beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitabnya kepada sebahagian rasulnya sebagai hidayat dan petunjuk kepada manusia. Jadi kita bukan semua rasul dapat kitab, tetapi rasul yang tak dapat kitab, dia akan menerima juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril alaihissalam, ataupun rasul itu akan mengambil kitab rasul yang terdahulu. Wallahu a'lam. Yang penting mesti ada wahyu dari Allah. Mesti ada panduan dari Allah Azza wa Jalla, sebab dengan panduan itulah kita akan mereka akan berdakwah, memimpin, membimbing kaum masing-masing. Jadi di antara kitab yang bernama, kitab yang ada nama dalam Islam ini, yang pertama iaitulah kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud, dan kitab kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur satu lagi. Tukar. Kitab Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan yang terakhir kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi beriman kepada kitab yang diwahyukan ini banyak mempunyai kebaikan dan keindahannya. Fokus kita di sini je. Fokus kita kepada keindahan dan kebaikan beriman kepada kitab ini. Yang lain-lain tentang pendintilan, tak ada. Kita kena pergi kepada kitab akidah, kitab rukun iman yang diperbahaskan secara detail ataupun secara ringkas oleh para ulama Islam. Alhamdulillah. Baik. Kita masuk kepada keindahan Islam dalam beriman kepada kitab. Yang pertama,
Beriman kepada semua kitab yang diwahyukan akan menghubungkan manusia dengan semua ajaran wahyu dan menyedarkan mereka bahawa ianya adalah benar-benar daripada Allah Azza wa Jalla. Semua orang mukmin yang terdahulu dan terkemudian telah diberi petunjuk yang sama daripada Tuhan sekalian alam. Jadi kita ingatlah bila kita beriman kepada kitab ni, kitab kita Al-Quran, kitab orang yang belum pada kita Injil, kitab lagi Taurat, Zabur. Maka dan kitab-kitab suhuf-suhuf yang lain itu adalah merupakan wahyu daripada Allah kepada para nabi, diberinya kitab untuk menjadi pimpinan dan bimbingan. Yang kedua, beriman kepada semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah menunjukkan bahawasanya ajaran Allah untuk semua hamba-Nya adalah satu. Dan tuntutannya terhadap semua hamba-Nya adalah sama. Tiada perbezaan antara generasi yang terdahulu dan kemudian. Semuanya sama sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu yang semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi agama kita agama yang satu. Jadi iaitulah Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita kena bertauhid. Tak ada lain-lain. Yang berbeza tadi, furu' syariah. Cabang-cabang hukum. Halal bagi orang ni, tak halal bagi kaum ni. Itu ada. Itu perbezaan. Tetapi yang tak ada beza, tauhid kepada Allah, satu. Dua, kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan suatu dalil yang menunjukkan bahawa betapa besarnya rahmat dan keprihatinan Allah Azza wa Jalla ke atas hamba-Nya. Lalu dia menurunkan kepada mereka kitab dari langit untuk dibaca serta dijadikan panduan dan petunjuk kepada perkara yang boleh bawa kebaikan pada mereka di dunia dan di akhirat, serta menyelamatkan mereka daripada segala perkara yang berbahaya, perkara yang tidak baik. Jadi kita nak tahu apa cerita, Allah suka tak suka, Allah reda tak reda, pergi kepada kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. Kita tahu di sana apa yang Tuhan suruh, apa yang Allah larang. Jangan sekali-kali kita pergi buat benda yang dilarang. Yang keempat, beriman kepada Al-Quranul Karim dan yakin bahawa ia adalah kalam, yakni perkataan, sabdaan, perkataan ini firman Allah Ta'ala, merupakan satu pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Ini kerana ia adalah salah satu sifat Allah dan perkataannya, kalamnya. Kepercayaan ini akan menjadikan seorang itu mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mentaati segala perintah dan larangannya, dan berpandukan petunjuknya. Jadi kita ingatlah, bila kita yakin ini kalam Allah, setiap huruf yang kita baca semuanya berpahala, setiap huruf yang kita tadabbur semuanya berpahala, setiap petunjuk yang kita ikut semuanya penyelamat, setiap perkara yang kita jauhi daripada larangannya, itu juga perkara yang menyelamatkan kita di dunia dan mengamankan kita di akhirat. Yang kelima, Al-Quranul Karim ialah kitab yang terpelihara. Tidak ada kepalsuan yang dapat memasukinya daripada mana-mana sudut dan aspek. Ini akan menjadikan jiwa orang mukmin teguh dan yakin akan sesuatu yang Allah janjikan dalamnya. Hati tidak akan terpesong, tergoyah atau ragu-ragu dengan takdir ketentuan Allah dan janjinya yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita baca kitab Allah, innallaha la yukhliful mi'ad wa'adallahu alladhina amanu Jadi Allah Taala janji pada orang beriman, la yastakhlifannakum. Jadi itu semua tu janji Allah, kita yakin. Cuma nak dapat janji Allah, kita perlu melalui SOP yang ketat, kejujuran, keimanan, keikhlasan perjuangan, barulah kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia janji ni tak mari kun payakun. Kita kena usaha, kena bekerja, kena berjihad, baru dia mari.
Yang keenam, Al-Quranul Karim ialah kitab wahyu yang terakhir dari langit. Ia adalah satu mukjizat yang agung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi hujah kepada manusia dan kekal demikian sehingga Allah Taala mewarisi dunia dan seluruh isi kanannya hari kiamat. Jadi apa maksud? Maksudnya Al-Quran Karim ini dia panggil kitab mukjizat Nabi, al-mu'jizatul khalidatu, mukjizat Nabi yang kekal. Mukjizat Nabi banyak. Anda dah baca ke dalam buku ke tuan-tuan dulu dalam buku Tahzibus Sirah. Dalam buku Tahzibus Sirah, mukjizat Nabi itu banyak. Mukjizat Nabi itu banyak. Tetapi benda bersifat sekaligus. Macam air keluar dari jari. Macam pahit keluar su. Itu air yang paling mulia sekali. Makanan sikit jadi banyak. Bulan terbelah. Itu mukjizat yang telah berlalu. Tetapi al-mu'jizatul khalidatu, mukjizat yang kekal abadi sepanjang zaman sehingga kiamat, apa dia? Al-Quranul Karim. Siapa dia cabar Quran, dia tersungkur pada Quran. Ingat molek. Ana selalu ulang kalimah ini. Siapa yang mencabar Al-Quran, dia akan tersungkur depan Quran. Berapa ramai sudah pengkaji-pengkaji barat yang memulakan langkah dengan niat yang buruk untuk mencari kelemahan Quran. Tetapi akhirnya mereka terus bersimpuh depan Quran. Mereka menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Ada juga yang jahat sungguh. Pura-pura masuk Islam, mengaji Quran, nak cari kelemahan Quran, akhirnya mereka mati dengan kafir. Sebab keburukan ikhlas, keburukan niat tadi mungkin menghalang mereka mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang ketujuh, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang suci adalah rujukan bagi orang Islam dalam setiap urusan kehidupan mereka. Tidak kira sama ada perkara yang besar atau kecil, dengan berpandukan kedua-duanya, mereka tidak akan disesatkan oleh hawa nafsu atau tergoyah oleh godaan. Mereka akan sentiasa berada pada jalan yang benar selagi mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu dia panggil 7 keindahan kita beriman dengan kitab, dan banyak lagi lah kalau kita nak ambil semua memang banyak lagi. Tetapi kata orang daripada tak tahu semua, biarlah kita tahu sebahagian, dan tahu sebahagian itulah yang memberi kesan kepada jiwa kita, yang menaikkan semangat kita untuk apa? Untuk berada di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kita kata Alhamdulillah, itulah nikmatnya, nikmat Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Baik, kita ada masa lagi. Kita berpindah kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat, beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada para Rasul dan Nabi seluruhnya adalah salah satu daripada rukun iman. Beriman pada Rasul dan Nabi seluruhnya adalah salah satu daripada rukun iman. Orang Islam wajib percaya bahawa Allah telah mengutus Rasul-Rasul dari kalangan manusia, membawa perintah agamanya untuk memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Jadi itu dia panggil wazifatul Rasul. Tugas para Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitulah membimbing manusia, mendidik manusia, mengajak manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah dia panggil kerja Rasul. Kerja Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para Rasul ini adalah sebaik-baik manusia. Allah tak pilih yang koman-koman. Dia pilih yang terbaik dari sudut keturunannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut rupa parahnya. Tak ada yang cacat, yang lebih-lebih tak ada. Yang paling sempurna dalam kalangan mereka, dan paling benar dan jujur dari segi perkataan dan juga perbuatan. Tak ada orang Nabi, Allah Ta'ala pilih Nabi ni kaki kelentung, mak rempik kata orang, tidak akan berlaku seperti itu.
Mereka memimpin ke arah kebaikan dan memberi petunjuk ke arah kejayaan. Beriman kepada mereka sebagaimana yang telah diperintah dan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kelebihan yang besar. Jadi kita beriman pada Allah, kepada Rasul ni mempunyai kelebihan yang besar dan beberapa keutamaan yang tersendiri yang kita akan bincangkan ini, insyaAllah. Baik. Kebaikan. Beriman kepada para Rasul SAW ada berapa? Satu. Ada beberapa kebaikan. Dalam kitab kita ini tulis ada tujuh. Tujuh kebaikan. InsyaAllah kita cuba ambil. Yang pertama. Tujuh. Yang pertama. Beriman bahawa Allah telah mengutus Rasul-Rasul untuk menyeru manusia ke jalannya merupakan suatu dalil yang menunjukkan betapa besarnya perhatian dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dia tidak mencipta mereka hanya untuk bersuka-suka atau membiarkan mereka begitu saja. Tuhan buat kita betul lepas. No. Bahkan Allah mencipta bagi manusia jalan-jalan untuk membolehkan mereka mencapai kehidupan yang mulia di dunia ini dan mengutuskan kepada mereka Rasul untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di alam akhirat. Ingat balik. Allah Ta'ala mari nak suruh kita kekal bahagia dia sampai ke bila-bila. Yang kedua, beriman kepada para Rasul dan percaya bahawa Allah telah memilih mereka dari kalangan manusia yang paling mulia. Kita kena letak situ. Yang kata Tuhan ambil orang komen-komen. Ya, dah. Baik yang paling sempurna juga merupakan satu dalil. Baik, mana orang yang baik. Dan orang yang paling sempurna. Juga merupakan satu dalil yang menunjukkan bahawa rahmat Allah dan keprihatinnya ke atas makhluknya. Mana Tuhan pilih orang yang baik-baik supaya memimpin orang yang baik. Kita ni kalau orang tak baik mimpi, kita tak dengar apa kata dia. Siapa awak ni? Komen awak ni dah mari nak cakap. Jadi kita jadi serabut pula tahu orang lagu tu. Bukan hormat, orang panggil serabut pula. Ia juga merupakan satu kemuliaan bagi Bani Adam apabila Allah memilih sebahagian dari kalangan mereka manusia yang paling mulia, paling baik dan paling sempurna sebagai pembimbing mereka ke arah hidayat dan menjauhkan mereka daripada jalan kebinasaan. Jadi kita ambil sekat itu. Walaupun para Rasul alaihi wassalatu wassalam ini lebih mulia daripada kaum yang diutuskannya, mana mestilah. Rasul ni manusia terpilih walaupun dalam kaum yang sama. Ada Rasul daripada bangsa yang sama dengan orang yang diutuskan. Seperti kaum Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Ada Nabi-Nabi diutuskan kepada kaum lain macam Nabi Lut. Dia tak ada kaum. Akhir kali kaum tu jadi Lut. Kaum Lut. Nabi kita Muhammad SAW pada awalnya memang diutus pada Quraisy, tapi akhirnya utusan dia kepada seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Walaupun mulia, Nabi, Rasul lebih mulia daripada kaum yang diutuskannya, mereka juga memikul bebanan tanggungjawab risalah yang tidak mungkin mampu ditanggung oleh manusia biasa. Tanpa tarbiyah. Ya? Mereka menanggung semuanya kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat Quran ketika Nabi mula-mula terima ayat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw minqus min qalil aw zid alaihi warattil Quran ta'ala. Inna sanulqi alaika qawlan saqil. Allah kata bangun. Baca Quran. Solat. Maknanya jiwa tu kena kuat. Nak menerima wahyu Allah Ta'ala ni. Kenapa? Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Allah kata aku akan letakkan atas kamu suatu perkataan yang berat.
suatu perkataan qaulan thaqilan, perkataan yang berat. Jadi berat ni secara fizikal pun berat. Para sahabat yang sekali Allah Taala nak dedahkan rahsia wahyu. Sahabat ni duduk dekat Nabi. Pohon dia dekat dengan pohon Nabi, tertindih atas pohon Nabi. Waktu tu turun wahyu, kata sahabat ni, hampir aku rasa nak tercabut aku punya kaki. Berat ditindih oleh Nabi. Nabi tak pasal, Nabi tengah terima wahyu. Itu secara fizikal pun berat. Lagi mana lagi aba'ur risalah, tanggungjawab risalah. Nak bawa manusia ke jalan radiat oleh Allah, berat. Bukan main-main, bukan mudah-mudah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya rahmat dan penjagaan Allah SWT terhadap makhluknya. Kita pun tahulah besarnya rahmat dan penjagaan Allah Taala kepada makhluknya, kita tahu. Keindahan yang ketiga, beriman kepada para rasul keseluruhannya menunjukkan bahawa petunjuk dan perintah Allah atas hamba-Nya bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu dan sama. Dari sudut pertabalan asas agama Islam belaka. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berarti semua rasul yang terdahulu dan yang terkemudian berada di jalan petunjuk yang satu, yang tidak bengkok dan tidak mempunyai kekurangan. Tak ada lorong satu je, one way kata orang. Satu jalan. Yang keempat, beriman kepada para rasul kesemuanya akan meningkatkan lagi perasaan ingin mencontohi dan mengikut jejak langkah mereka dalam diri orang Islam melalui cerita dan pengalaman mereka mengenai apa yang telah menimpa mereka dan penderitaan yang ditanggung oleh mereka. Kita tengok, susah nak terima wahyu. Bila terima wahyu kena menyampaikan. Bila nak sampaikan ditentang oleh kaumnya sendiri. Dilawan oleh anak bangsa. Tidak mudah nak menyampaikan kebenaran. Jawabnya kebenaran cukup cukup berat untuk disampaikan. Ini akan membuka pandangan yang luas bagi orang Islam, memberi peluang yang besar untuk melakukan perbuatan dan bijaksana dan pendirian yang mulia yang mana mereka boleh dijadikan sebagai contoh yang baik. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala tak hantar malaikat mari jadi rasul. Malaikat tak makan, tak minum, tak kahwin. Semua dia boleh buat. Dia tak derhaka Allah Ta'ala. Tapi manusia ni ada nafsu, ada akal. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi macam-macam cabaran itu besar. Yang kelima, kesemua rasul ini menyeru manusia ke arah agama yang satu, iaitulah Islam. Hijrah dia ajak orang kepada Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Rasul yang pertama tidak pernah menyalahi yang terakhir. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dah belajar dalam kitab tauhid kita, Rasul ada 313, wa fi riwayatin 315, semuanya tauhid daripada awal sampai ke akhir. Yang berbeza syariat itu perbezaan dari sudut furu' asy-syariah. Nah, mereka semua membawa manusia ke jalan dan arah yang satu. Fakta ini akan meyakinkan orang Islam tentang kebenaran agamanya kerana semua persamaan para rasul tentang agama yang satu tidak mengira perbezaan masa dan keadaan kehidupan mereka telah membuktikan kebenaran agama ini. Bila kita cari mana yang bercanggah di antara rasul-rasul dalam agama mereka, jawabnya tak bercanggah. Yang bercanggahnya pengikut rasul yang duk hurai kitab masing-masing itu. Duk macam pengurus Injil, duduk modify Injil, Bible. Itu mereka yang kacau. Asal dakwah tak ada kacau apa. Allah Ta'ala yang bagi wahyu kitab yang satu je. Tapi yang kacaunya mari kemudian. Mereka yang buat kekacauan ini. Fakta ini akan meyakinkan orang Islam tentang kebenaran agamanya. Ini akan meyakinkan orang Islam kebenaran agamanya kerana semua persamaan para rasul tentang agama yang satu tidak mengira perbezaan masa
keadaan, kehidupan mereka, budaya mereka telah membuktikan kebenaran agama ini. Mestilah berbeza. Rasul-rasul ini bukan semua Arab. Yang Arabnya bermula dari selepas Nabi Nuh, bermulanya zaman Nabi Hud, itu dipanggil Rasul dari kalangan Arab. Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah, ini berbeza dengan kumpulan yang sesat dan menyeleweng daripada kebenaran. Terdiri daripada golongan kafir musyrikin, golongan mulhid etis, dan lain-lainnya. Mereka saling bercanggahan dan berlawanan dalam menentukan Tuhan-Tuhan sembahan mereka, jalan dan ajaran sesat yang bermacam-macam. Ini semua menunjukkan bahawa ajaran mereka tidak berpaksikan kepada petunjuk dan mereka tidak bertemu jalan yang lurus, bahkan mereka mengikut hawa nafsu dan kemahuan yang bermacam jenis, ajaran yang semuanya ditunjukkan oleh syaitan dan nafsu. Itulah yang kita kata, dan juga iblis. Ini ada seorang pendakwah, dia bergurau. Dia kata banyaknya list-list nama kita ini. Teori-teori dunia lah. Kapitalis, sosialis, apa lagi list ni. Nasionalis. Yang paling besar sekali ketua dia, iblis. Banyak list kan kita ni. Nah, kapitalis, sosialis, berapa list lagi, yang berat lagi, iblis. Itu yang paling besar list. Mana semua list-list ni tak pakai kita ke, buat ni lah duk mengarut sana sini. Dia mengatakan perbuatan itu, perbuatan ini, semuanya karut lah ke, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah daripada kekarutan ini. Macam-macam ada. Keindahan beriman kepada Rasul yang keenam, beriman kepada Rasul juga adalah pengesahan terhadap keimanan kepada penutup mereka, iaitulah Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua Rasul yang terdahulu memberi pengakuan terhadapnya. Jadi Rasul-Rasul bagi tahu dah, belum Nabi kita lahir, sudah diberitakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang, akan datang, akan datang. Walaupun kaum Yahudi Nasrani telah membuang nama Nabi daripada kitab-kitab mereka, ini kejahatan yang dibuat oleh puak Yahudi ni. Namun masih banyak terdapat petunjuk dan alamat yang nyata. Dan nas dan teks kitab-kitab mereka yang menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir. Ada. Dia nak sembunyi pun tak tersembunyi juga, bagai itu ada. Bahkan, kandungan risalah yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu, sebelum Nabi SAW juga mengakui dan mengesahkan kebenaran kandungan risalahnya, ini adalah satu bukti yang jelas bahawa semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun mereka dia khianat, tapi di celah-celah pengkhianatan itu ada lagi kesan-kesan yang dapat diambil, yang dapat dikesan oleh para pengkaji Islam, pengkaji kitab, bahawa ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia benci diketepikan, tapi tak boleh lari, fakta tak boleh lari. Yang boleh larinya hanya auta, kata orang. Sebagaimana pengkaji kata akta tak boleh lari, yang boleh lari auta. Nah, ini kita hari ini banyak auta, ini banyak auta, banyak putar belik. Sebenarnya tak ada. Diputar-putarkan supaya hilang perjalanan agama ini, wal'iyazubillah. Begitu juga persamaan kandungan risalah ke semua Rasul-Rasul ini menunjukkan bahawa Rasul sebelumnya mengakui dan mengesahkan Rasul selepasnya. Ia juga menunjukkan pengesahan dan akuan kebenaran oleh Rasul-Rasul yang terakhir kepada ajaran Rasul yang sebelum mereka. Maknanya Rasul yang awal menggambarkan akan ada Rasul yang akan datang. Rasul yang terakhir menggambarkan kebenaran Rasul yang telah lepas. Itu dia panggil persamaan. Kalau kita tengok macam orang politik sama kita, ini tak jadilah. Jatuh kawan ni, semua kebaikan dia hancur. Nah, tak ada siapa kenang. Bahkan nak dihapuskan dia punya legasi. Coba nak dihapuskan, di-hide, disembunyikan. Itu kejayaan orang politik. Jadi ini menunjukkan bahawa kejayaan Rasul tidak. 1000 tahun perbezaan,
tak ada beza. Perbezaan jarak masa 1000 tahun, tapi perbezaan ajaran tak beza. Alhamdulillah. Yang ketujuh dan terakhir. Berakhirnya semua risalah kenabian, kerasulan dengan dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutupnya mempunyai kelebihan yang mulia dan hikmah yang besar. Nanti kita tengoklah dalam. Baik. Antaranya, ia menutup segala jalan ke arah pembohongan dan penyelewengan bagi mereka yang mendakwa Nabi. Dikata ada lagi Nabi, tak ada dah. Atau perkataannya, Nabi dan sebagainya. Mempermainkan akal dan agama orang ramai, serta memperdaya dan makan harta mereka dengan penipuan. Tak so, siapa saja yang mengaku sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, tidak perlu diambil kira langsung perbuatan atau perkataannya, bahkan secara langsung dia harus dikira sebagai kafir, penyamar, penipu, penjahat, dan bagai-bagai pula lagi. Dengan ini, kesan jahat akibat penipuan yang bertujuan untuk menyesatkan ramai manusia ini akan terus lenyap sebelum sempat berkembang. Alhamdulillah. Jadi kita simpulkan 3 rukun keindahan yang kita bincang pada petang ini. Beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini semua menunjukkan kepada keindahan-keindahan. Bila kita kenal mereka, kita akan rasa dekat dengan mereka, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita rukun yang kelima kalau kita ambil panjang, kita break setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.